Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke channel YouTube saya. Dan seperti biasa, sebelum saya bermula, tolong tekan like, subscribe dan on notification supaya saya dapat post lagi video-video yang bermanfaat yang boleh untuk membuatkan kita sama-sama belajar debat. Okey, baik. Untuk hari ini saya akan masuk ke topik kita yang kelima, iaitu macam mana hendak mula berdebat. Sebelum saya bermula, saya nak minta maaf sebab saya dah lama tak post video since saya agak sibuk dengan urusan pekerjaan dan urusan kehidupan, macam tu. So saya jarang-jarang dapat peluang untuk rakam dan post video lah. Tak apa, jangan buang masa. Kita teruslah kepada topik 5, iaitu macam mana nak mula. Saya yakin dan percaya ramai orang dekat luar terutamanya yang tiba-tiba dapat request nak masuk debat secara impromptu ataupun secara tiba-tiba cikgu panggil suruh masuk debat dan sebagainya. Golongan-golongan ni mereka ini tak tahu di mana hendak bermula, macam mana nak bermula, sebab debat ni dia adalah satu aktiviti ataupun satu pertandingan yang menggabungkan pelbagai komponen, komponen penyampaian, komponen karakter, komponen mempunyai daya berfikir yang di luar kotak dan sebagainya. Okay, jadi saya akan gariskan beberapa perkara yang anda boleh praktikkan untuk bermula dengan debat. Okay, baik. Pertama sekali, mestilah kita kena memahirkan asas. Apa-apa sahaja di dalam dunia ni, kita kena tahu asasnya. Bak kata orang, kalau rumah itu tidak ada tiang, maka akan robohlah rumah itu. Samalah macam debat. Tiang-tiang itulah yang menjadikan asas-asas kepada perdebatan ataupun persembahan yang baik. Okey, jadi apa yang kita boleh lihat dari sudut memahirkan asas ini? Pertama, kita kena tahu macam mana nak buka usul. Macam saya pesan sebelum-sebelum ni, ini adalah perkara yang paling penting sekali. Saya tulis bintang. Paling penting sekali. Sebab apabila kita tersalah buka usul, maka rantaian masalah akan terus terjadi apabila anda mempersembahkan hujah ataupun bidasan. Sebab itu adalah pegangan kita. Cara kita buka usul itu adalah konsep kita, pegangan kita, pembawaan kita, pendirian kita. Jadi pertama sekali kita kena tahu selok-belok bagaimana nak buka usul. Yang kedua, kita kena mahir dengan peranan posisi. Kenapa komponen peranan posisi ni penting? Sebab kita tak boleh hanya tahu peranan kita sahaja. Kita kena tahu peranan orang lain. Contoh, kalau kita sebagai timbalan Perdana Menteri, tapi kita tak tahu sebenarnya peranan ketua pembangkang dia nak kena buat apa. Jadi mungkin apabila kita tak tahu peranan orang lain, kita tak boleh membidas dengan baik. Kita akan terlepas isi-isi yang penting. Kita terlepas point. That's why peranan posisi ni kena mahirkan supaya dia jadi balance 1v1. Dalam debat kita ada satu istilah 1v1, iaitu 1 lawan 1. So 1 lawan 1 ni kita kena touch every angle yang opponent kita buat lah. Kita nak memudahkan kita kata proses tersebut lah. Okay, baik. Okay. Yang ketiga adalah tahu asas hujah dan bidasan. Baik. Komponen yang penting dalam debat juga adalah kita kena reti berhujah dan juga membidas. Okay. Minta maaf dia sebenarnya kat sini dia ada dan. Okay. Dia tahu asas hujah dan bidasan. Kenapa kita kena tahu? Sebab apabila kita salah struktur hujah, mungkin akan ada poin-poin yang tak sampai. Kalau kita salah bidasan, mungkin apa yang kita sebut itu bukan bidasan. Sebab bidasan ni dia mesti syarat dia memancung, membunuh, menikam, menghancurkan. Itu sifat-sifat ataupun kesan-kesan bidasan. Apabila kita tak tahu asas bidasan, mungkin apa yang kita katakan itu sebenarnya tidak memancung, tidak membunuh, tidak menikam. Jadi kena mahir asas hujah dan bidasan. Okey, ini asas yang saya tekankan dululah untuk anda semua. Okey, so ini adalah prioriti yang pertama. Kena tahu benda-benda ni dulu, baru kita boleh next bergerak kepada next stage, iaitu menetapkan karakter. Baik. Kenapa saya katakan
menetapkan karakter ini baik kerana karakter ini sebenarnya boleh meningkatkan daya sampai. Ramai penebat dekat luar sana saya tengok hanya berdebat menggunakan nada yang tinggi. Contoh saya guna Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Tuan Yang Dipertua Kerajaan Pembangkang. Apa benda tu sebenarnya? Penebat itu tidak ada karakter. Orang kata macam pernah tengok tak lembu dalam kandang yang kejar orang tu, lembu yang dorang main kat Mexico tu, lepas dia daripada pagar tu terus dia pergi menyondol. Macam tu. No, kita tak nak benda macam tu. Kita nak seseorang pendebat itu ada karakter dia tersendiri supaya dalam tim tu nampak harmoni, dalam tim tu nampak balance, tim tu nampak unik. Sebab itu kita kena meningkatkan karakter kita. Dan apabila kita menetapkan karakter kita, benda tu automatically secara semula jadi akan meningkatkan daya sampai. Okay. Daya sampai ni adalah keupayaan kita untuk menyampaikan isi. Daya sampai ini bukan hanya terletak kepada sebutan, kepada peribahasa, kepada susunan ayat. Bukan. Saya bagi satu contoh. Kenapa saya relatekan karakter dan juga daya sampai. Anda bayangkan seorang budak, dia dah tulis, seorang pendebat ni dia dah tulis hujah yang sangat clear, yang sangat bagus. Tetapi bila berdebat, dia cuma tunduk membaca kertas. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Dia tidak ada karakter. Karakter inilah yang akan membentuk daya sampai anda. Contoh, nak jadi firm, kita kena jadi firm. Ataupun nak menjadi bersahaja seperti air yang mengalir, tapi tenang pun boleh. Sebab itu kita kena tetapkan karakter ini, komponen yang sangat penting. Ramai orang terlepas pandang, yang akhirnya menyebabkan perdebatan itu jadi dull, jadi bosan. Kita tak nak benda-benda yang macam tu. Pendebat daripada sekolah ni macam ni cakap, sekolah sana sama cakap, yang tu pun sama cakap. No character, no variation. Kita tak nak benda macam tu. So kena tetapkan karakter supaya di akhirnya daya sampai kita lebih tinggi. Orang tertarik nak dengar apa yang kita cakap. Itu yang kedua. Kemudian karakter ini juga berkaitan dengan watak. Kita kena tahu Perdana Menteri wataknya apa, Timbalan Perdana Menteri wataknya apa, Timbalan Ketua Pembangkang wataknya apa, Ketua Pembangkang wataknya apa, dan speaker ketiga macam mana watak dia. Kita kena mahirkan. Macam saya kata, watak itu kita kena tahu, sebab akhirnya watak inilah yang akan membentuk harmoni tim. Kemudian yang akhirnya keupayaan memudahkan. Baik, ni nampak macam lari sikit daripada tetapkan karakter, tapi should be saya keluarkan keupayaan memudahkan ni jadi item nombor 4. Tapi anda dah tengok video ni, so anda dah tahulah kan. Sebenarnya debat ini dia bukan permainan sastra semata-mata. Dia adalah satu gelanggang di mana kita berbahas mengenai ilmu, mengenai fakta, mengenai hujah, mengenai argument. Itu adalah gelanggang debat. Dan benda ni sebenarnya kelihatan berat kepada orang-orang awam. Jadi kadang-kadang orang datang tengok debat, orang tak faham. Jadi apa yang kita boleh buat adalah memudahkan ayat. Kita jangan belit pusing sana sini baru sampai. No, terus sampaikan. Kena ada keupayaan memudahkan. Ini asas. Kemudian item yang ketiga ataupun yang keempat lah, selain daripada keupayaan memudahkan, itu adalah fleksibel. Baik. Anda kena tahu debat ni kita tidak selalunya ada nasib yang baik lah. Maksudnya kita kadang-kadang kita bersedia di luar sidang, tapi benda yang kita bersedia tu tak boleh kita bawa masuk dalam debat. Kerana fleksibel, kita kena fleksibel, kena sesuaikan diri dengan keadaan tu. Kok mana pun kita mesti jadi fleksibel. Umpama air lah, masuk di dalam bekas berwarna bulat, dia jadi bulat. Masuk dalam bekas berwarna silinder, jadi silinder. Kena jadi macam tu. Sebab itulah kita kena tenang di bawah tu. Bila kita tenang, ilmu akan mengalir dengan baik masuk dalam kepala, fakta akan mengalir baik masuk dalam kepala. Kena ada elemen ini. Jadi saya dah pun terangkan beberapa asas macam mana untuk kita mula berdebat.
Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, sekali lagi saya nak ingatkan, tolong like, subscribe dan turn on notification supaya saya dapat lagi post video-video yang bermanfaat. Dan kalau anda berminat untuk mendapatkan khidmat latihan saya dengan lebih intensif, boleh hubungi saya di alamat email yang telah pun kita sertakan di channel ini. Alright. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.